Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah, siapa yang bersama dengan kita hari ni? Hari ni kita ada seorang insan hebat. Kita kembali lagi ke Dr. Azura's Talk Show. Hari ni kita ada seorang insan hebat, subhanallah. Insan ni saya panggil Umi sebab ya Allah, subhanallah, memang banyak sangat ilmu yang Allah ya alim ya hakim bagi kepada Umi ni. Jadi saya tahu ramai yang dah bersiap sedia nak kenal kan, nak juga bertemu dengan Umi ni. Ya Allah, banyak sangat pengisian yang Umi nak share hari ni. Cerita tentang Umi, nak cerita tentang cerita apa, tentang apa tu Umi? Nanti kita nak bawa Umi keluar. Mana Umi? Tak tahu tak keluar. Okey, Itu insya-Allah. dia. Alhamdulillah, subhanallah. Hari ni Umi nak cerita tentang persiapan menuju memburu impian. Subhanallah. Tajuk ni besar Umi, dan juga tajuk ni kan, ya Allah, memang power Umi. InsyaAllah kita Jadi cubalah berapa-berapa. cubalah kan. Kita punya session ni berapa jam? Kita punya session dalam masa 45 minit Umi, insya-Allah. 1 jam ke 45 minit ke 1 jam, insya-Allah. Okey, kita cuba tengok. Mungkin Umi boleh kenalkan siapa Umi, sebab tapi Umi memang kenal, subhanallah. Assalamualaikum. Jadi terima kasih pada semua penonton yang turut serta dalam program ini ataupun dalam tayangan ini. Mudah-mudahan turut serta kita menjadi ibadah yang diimbal Allah kekuatan, diberikan keyakinan dan akhirnya diberikan paling dekat dengan Allah, insya-Allah. Saya Dr. Rubiah Hamzah, salah seorang daripada insan-insan yang dipilih hari ini untuk bersama dengan Dr. Azura untuk memberikan sedikit ataupun kita akan berkongsi sedikit pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman yang sedikit ini boleh membuat kita merasa lebih bahagia menjadi wanita, insya-Allah. InsyaAllah, subhanallah. Tapi Umi, wanita ni sebenarnya kan, wanita kalau kita tahu wanita banyak kat sana, banyak wanita sekarang ni tengah keluh kesah Umi. Sebab satu adalah PKP, kena duduk rumah. Dan juga sekarang ni Umi banyak juga kajian, ada kajian yang dibuat, ada masalah keluarga kan. So wanita yang tension, satu keluarga sebab banyak kadar penceraian Umi, kadar penceraian tinggi. Kedua masalah keluarga, sebab keluarga bila kat rumah masalahnya dulu duduk, bila bekerja tak jumpa suami, tak jumpa anak, kita jumpa sekejap je, tapi sekarang di depan mata 24 jam Umi. Itu dia, satu masalah, banyak masalah, sebenarnya masalah kasih sayang ke Umi ya. Mungkin Umi boleh cerita daripada masalah ni, ini yang menyebabkan kita susah nak capai impian kan Umi kan. Okey, ataupun kita kata kita pertama Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita melihat bahawa apa yang dihadiahkan oleh Allah ini. Sebab itu sekali lagi mari kita melihat ke dalam diri. Siapa yang bagi, apa yang dia bagi, untuk apa dia bagi. Sebab itu kekuatan pertama untuk membangun apapun impiannya, bangun dulu dengan membawa diri sebagai hamba Allah. Bukan membawa diri sebagai isteri, sebagai pegawai, sebagai suami, sebagai orang besar, sebagai yang ada kuasa. Kita ni tak ada kuasa sebenarnya, lahirnya kosong, datang takut balik Allah kosong. Sebab itu kamu lahir telanjang, Allah bagi baju. Kamu lahir lapar, Allah yang bagi makan. Kamu lahir tak pandai, Allah yang bagi pandai. Jadi kenapa nak jadi sombong? Sebab itu semua krisis itu ataupun apa yang katakan ada perceraian ke, selesaian ke, pergaduhan ke, adalah berpunca daripada kita merasa ego, kita hebat, kita besar, kita nak marah orang, kita nak tegur orang, kita nak buat orang luka. Ini masalah besar ni. Sebab itu impian seorang wanita bukan sekadar jadi pengarah besar, CEO, syarikat, kaya duit ada 4 lori. Tapi mampu atau tidak, dia merasa dia adalah hamba Allah dan membawa hadiah-hadiah yang Allah bagi melalui Al-Quran dalam bentuk amalinya untuk dikongsi dengan orang lain. Sebab itu kadang-kadang kalau kita melihat sebab itu kita mesti melihat ke dalam diri dulu. Nak jadi apapun. Sekarang ni siapa yang nak memburu impian, dia sedang diuji. Kamu nak pegang impian ke nak rosakkan impian? Ya Allah Mi, terkejut. Saya terkejut dengar. Sebenarnya bila kita ada impian tu sebenarnya kita sedang diuji. Allah Akbar, subhanallah. Saya rasa ni heavy ni Umi. Jadi saya rasa semua yang mendengar ni kena share banyak-banyak Facebook live ni sebab kita nak kongsi lebih ramai lagi dapat manfaat Umi kan, dan juga kita nak bantu lebih ramai juga wanita kat luar sana. So Umi cakap tadi, siapa yang ada impian rupanya sebenarnya sedang diuji. Allah Akbar. Tak sabar ni nak tanya ni Umi. Tak sabar nak dengar lagi. Apa tu Umi? Okey.
Kemudian kita kata kenapa dalam kita kata keadaan sekarang kita tak pernah jumpa keadaan ini. Kenapa kita tidak menghargai keadaan ini? Kenapa kita tidak rasa bahagia dapat keadaan ini? Kita hendak apa yang kita hendak tapi kita lupa kita tak hendak pula apa yang Allah nak. Ini Allah mahu, kita tadi hamba Allah. Jadi kalau kita hamba Allah, terimalah apa yang Allah bagi. Sebab kita ni bawah kuasa Allah. Jadi kalau orang yang ada impian, dia terus kekal membawa, saya hamba Allah, saya ada impian, yang bantu saya untuk capai impian ialah Allah. Maka saya kena taat Allah, ikut perintah Allah, terima apa yang Allah bagi. Kalau itu rezekinya yang baik, terima. Kalau rezekinya tak baik, tetap rezeki. Allah ini kekuatan. Power ni Umi. Dia punya opening pun dah power Umi ni. Allah Akbar. Jadi kena subhanallah, insyaAllah. Okey Umi. Okey, lagi Umi apa tu lagi? Tak sabar. Saya pun sambil Umi cakap ni saya menulis tau Umi. saya ambil nota. Sahabat-sahabat sekalian semua, kita nak ikat ilmu kena dengan menulis. Betul ke Umi? Jadi kalian tulis nota ni, dan juga kalau nak letak balik, tulis dekat komen tu supaya orang lain yang baru masuk dia nampak terus. Okey. Jadi insyaAllah tadi impian ni kita kena dapat impian bersama dengan Allah, barulah power kau kan. Betul, sebab apa kita ni ciptaan Allah. Allah yang tolak kita ke sana kiri kanan, esok umur 20 macam ni, umur 40 macam ni, umur 60 macam ni. Kita tak tahu. Kita tahu hanya hari ini, besok pun kita tak tahu. Kita masih hidup ke tidak, entah-entah ni MB live yang terakhir, kita pun tak tahu. Tapi guarantee lah kalau kita rasa ini FB live yang terakhir, maka kita buatlah sungguh-sungguh. Kalau yang mendengar itu yang inilah FB live yang saya dengar terakhir, maka dengarlah sungguh-sungguh. Kerana untuk menjadi wanita yang ada impian, dia mesti mampu mengurus dirinya dulu. Mengurus dirinya, mengurus emosinya, mengurus mindanya dan mengurus tindakannya. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Kalau ini tak mampu diurus, kita tak mampu urus orang lain. Tak mampu urus yang di luar diri. Urus yang dalam diri dulu. Jadi kalau kita dampaknya mampu untuk berjalan, sebab kita yang nak gerakkan impian. Kita yang nak memburunya. Kita yang memasukkannya dalam kepala kita. Orang lain mungkin tahu, mungkin tak tahu. Tapi kita tahu impian kita. Kita nak jadi apa? Sebab itu kita sekali lagi katalah pengalaman. Kalau Mi dulu kata memang impian nak jadi cikgu. Kemudian dari cikgu nak jadi pensyarah. Dari pensyarah dah nak jadi macam-macam. Nak jadi motivator, nak jadi kaunselor, nak jadi penulis. Nak mencapai impian jadi penulis tu saja. Ya Allah. Sangat banyak cabaran. Nak duduk di komputer, nak menang. Saya faham. Sekarang ni bila yang Umi cakap kenapa kita impian tu sebenarnya adalah ujian, sebab setiap satu impian tu pasti diuji sama ada. Dalam pada kita nak capai tu, kita ada ujian-ujian dia yang kita kena lalui sebelum kita dapat capai. Subhanallah. Subhanallah. Okey. Kalau kita tak kuat pegang, kita cecek. Nak jadi seorang wanita yang bahagia saja, bergantung 100%. Balik pada vision, pada mission. Saya nak jadi hamba Allah, saya nak masuk syurga. Saya nak jadi khalifah Allah, saya nak menyumbang. Saya nak mati dengan jasa. Saya nak mati dengan harta yang saya boleh bawa. Bukan harta yang saya perlu tinggalkan. Maka orang yang ada impian, dia harus merasa bahawa dialah orang yang paling bahagia melalui proses yang Allah bagi. Okay? Ini Allah bagi. Tolong ambil kira. Jadi kalau tak sabar melaluinya, okay? Kalau kita tak sabar melaluinya, diibaratkan oleh ulama, sabar itu kepala pada tubuh. Kepala pada tubuh. Jadi kalau orang tak sabar, maknanya tak ada kepala. Orang yang tak ada kepala, tak ada nama, tak ada status, tak ada apa-apa. Okay? Sebab itu... Allah. Umi, tapi kan... Umi, tapi ada orang cakap sabar tu ada had. Betul ke Umi? Okey. Hadnya mati. Selagi kamu tak mati, kamu tak ada had. Maknanya tidak ada had. Tak ada. Jangan kata saya dah habis sabar dah. Jangan. Salah. Orang yang ada impian ialah orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dia ada kerana dia ada lagi benda milestone yang dia nak kejar. Ada lagi benda yang dia nak kejar. Sebab itu kalau Umi dulu masa muda-muda lah, masa menghadiri interview untuk
untuk sarjana dan untuk PhD. Bila panel kata kenapa yang sibuk-sibuk sangat nak buat master, nak buat PhD, gaji tak cukup ke? Saya kata bukan soal gaji. Saya kata saya ada impian. Saya pernah sebutlah apa saya pernah dia kata apa impian awak? Saya nak jadi menteri. Allah. Itu maksudnya. Itu contoh dulu. Masa interview sebab ditanya, kenapa sibuk sangat nak buat PhD? Boleh makan, ada gaji kan? Jadi kita saja yang tahu. Ataupun ada kawan-kawan kata apa nak seksa diri, dah ada anak, dah besar, dah ada rumah, dah kereta, nak cari apa lagi yang sibuk nak jadi ulat buku. Oh letih sayang. Ya betul faham Umi, sebab saya pun saya pun ada jumpa Umi kan, saya nak buat PhD tu ujian dia subhanallah banyaknya kan. Jadi memang kalau kita nak mencapai satu-satu impian pasti diuji kan. Jadi mungkin Umi boleh share bagaimana kita nak ujian tu pasti ada, tapi bagaimana kita nak melalui ujian tu dengan tenang supaya kita dapat mencapai impian. Sebab saya faham kat luar sana Umi banyak wanita-wanita muda, ibu muda yang punya banyak impian namun selalu dia tersekat dengan pelbagai cerita kan. Jadi mungkin Umi boleh sharekan. Okey, pertama kita kata siapa ada impian maknanya dia hidup. Orang tak ada impian dia dah mati sebelum mati. Okey. Jadi seperti semua wanita tua ke muda, jangan kata orang wanita muda je. Wanita tua pun ada ramai di luar. Sebab itu penduduk Malaysia saja warga emasnya sudah hampir-hampir sama banyak dengan remaja. Sebab kita kata kesihatan di Malaysia sudah tarafnya semakin tinggi, maka ramai wanita-wanita yang di usia-usia emas masih sehat. Masih boleh menyumbang contohnya. Jadi maknanya jadi orang pencen pun mesti ada impian. Saya nak matinya macam mana? Saya nak matinya buat apa? Jangan kata orang muda je. Jadi kekuatan yang nak dibangun. Okey sayang. Okey, saya tengah tunggu ni. Okey. Maknanya kekuatan yang nak dibangun, pertama bangun diri dulu dengan Tuhannya. Sebab dia pencipta, dia big boss. Kalau kekuatan dengan Tuhannya, atau kata jalur lebar dengan Tuhannya, dengan Allahnya jelas, dia tidak takut melangkah. Aku melangkah kerana Allah, aku bercakap kerana Allah, aku buat kerana Allah, aku jaga kerana Allah, aku lalui ujian ini kerana Allah. Maka dia ada big boss yang sentiasa jaga dia. Dia ada sentiasa ada tempat dia mengharap dia bersandar. Dia kalau dia sedih, kalau dia gagal, halangannya besar, halangan keuangan. Saya ingat mungkin nak bayar yuran je setengah mati, mahalnya ya Rabbi. Contoh. Nak menaip, nak beli macam-macam. Artinya kita sekali lagi. Katalah Umi nak jadi motivator, contohlah. Sebab dulu kita orang miskin. Orang susah, jadi impiannya apa? Nak tolong orang lain yang susah supaya tak sesusah kita. Itu impian saya juga dulu. Jadi motivator maknanya you kena pergi attend banyak kursus, kena bayar banyak benda, kena cari buku, kena jumpa orang hebat-hebat, kena meneliti apa kita kata sejarah-sejarah hidup orang-orang hebat. Ini kekuatan yang nak diangkat. Mengapa pengikut Rasulullah itu orangnya sangat rindu dengan syurga? Kenapa pengikut Rasulullah itu sangat sayang dengan Rasulullah? Kenapa taatnya 100%? Kenapa Quran tu jadi hati, jantung, jiwa, raga mereka? Kerana apa? Kerana ketika mereka impian mereka yang pertama nak jadi hamba Allah terbaik, nak jadi khalifah Allah yang boleh mengembang agama, dan yang paling besar nak memburu syurga. Syurga Allah itu mahal. Okey. Jadi kalau ini belum ada pada diri seorang yang ada impian, dia mudah tewas. Okey, maknanya impian mudah putus asa, mudah tewas. Jadi maknanya bila impian tu semata-mata hanya material ataupun semata-mata dunia kita nak untuk kita, dia bukanlah sekuat mana impian tu Umi Sebab itu kita kata dia tak boleh kuat kalau kita tak ada bekas yang besar. Tak ada bekas yang kuat. Katalah kalau kita nak simpan apa? Nak simpan benda mahal. Nak simpan emas kan? Masuk dalam bekas yang cantik, bertutup, bubuh kapas, tutup. Masuk dalam laci, kunci. Masuk almari, kunci. Masuk bilik, kunci. Ui, banyaknya. Hanya nak menyimpan seketul emas sahaja. Tetapi kita nak menyimpan sebuah impian, kita tak boleh, pertama ada setengah pendapat mengatakan ceritakan ke orang impian kamu.
Ada orang mampu cerita supaya orang lain boleh menyokong. Itu kalau ada support system yang betul. Okay? Kalau tak ada support system yang betul, katalah suami, isteri yang nak mengubah diri. Suami kata tak payahlah apa nak sibuk tinggal anak gitu begini dan sebagainya. Ataupun seorang nak jadi usahawan, nak jadi ahli perniagaan, ada produk, nak cipta produk, nak promo produk, nak buat apa yang dia katakan live FB untuk nak promokan produk-produknya. Alah tak payah, jual je macam biasa, tak ada masalah pun. Artinya kita tidak dapat support system. Support system. Maka, ya. Orang yang ada impian, dia harus dapat support system yang baik. Okay, katalah nak jadi penulis saja, kalau anak yang setiap saat bila nak tulis. Okay. Betul, Umi. Okay. Contohlah, itu nak jadi penulis saja. Sebab Zura pun jadi penulis kan. Umi review buku saya, tolong bacakan buku saya, subhanallah. Thank you. Mana bukunya ni? Ni buku ni, Umi. Ni ada nama Umi kat depan ni. Allah macam tu. Alhamdulillah, subhanallah. Maka sebaiknya sekali lagi. Yep. Cabaran Umi kat depan. InsyaAllah. Itu nama Umi kat atas lagi tu. Subhanallah. Amin. Tahniah. Amin. Sebab itu kita kata buku adalah penanda kepada zaman. Buku adalah penanda kepada zaman bahawa kita pernah hidup di satu zaman itu. Allah Akbar. Jadi bukan main-main. Bukan nak jadi kaya, bukan nak jadi popular dah. Tapi nak jadi penanda. Kalau cucu kita ada besok, dia tengok buku kita, ya Allah, opah kita pernah menulis lah. Ya Allah. Umi. Saya first time dengar ni ayat ini. Buku adalah penanda kita pada zaman tu. Maknanya kita wujud zaman tu. Ya Allah, subhanallah. Jadi memang kena tulis buku Mesti. Tulis buku. Kerana itu sumbangan yang tidak boleh dihapus kira secara mudah. Okay? Tak boleh katalah kalau tinggalkan baju mahal, akhirnya bajunya reput. Tapi kalau buku tak reput. Orang tak simpan buku kat dapur. Orang mesti simpan buku dalam almari. Orang simpan buku dalam almari kaca. Misalan. Jadi maknanya tinggalkanlah harta-harta yang orang tak ada luputkan. Tak ada tarikh luput. Oh. Gitu. Itu pun salah satu impian ke Umi Yes, itu impian. Walaupun Umi dulu, ya Allah, bila kali pertama ada kebetul buku terpapar di kedai buku, anak-anak, "Mak, itu buku Mak." Wow! Tak ada hadiah terbesar. Subhanallah. Bukan materialnya, tapi rasanya, ya Allah, aku sudah berjaya memberitahu. Bagi tahu anak, Mak pernah jadi penulis. Ini mahal ni. Mahal bukan semua orang boleh mampu Umi macam saya sendiri dulu, saya nak menulis tu bertahun-tahun. Tapi tak jadi buku ni. Tapi subhanallah, saya macam mana saya boleh terkeluar buku tu kan Umi. Ni sahabat saya ni ada bagi salam, Nolina Muhammad ni Umi kenal ni. InsyaAllah. Geng ESQ. Sahabat saya ni dia bagi saya satu buku tau Umi, tajuknya Penyucian Jiwa. Dalam buku Penyucian Jiwa tu dia cerita tentang 99 nama Allah. Jadi ada satu nama tu saya baca, saya sampai tak boleh tidur malam tu. Sebab apa tahu, saya lupa kenapa ceritanya. Tapi antara sebabnya adalah bila kita ni hamba Allah ni kita kena kongsi manfaat. Jadi kita kena fikir dulu, muhasabah balik diri kita, manfaat apa yang kita dah kongsikan. So dalam tu tengok potensi kita. Kalau kita boleh menulis, kita kena menulis. Kalau kita rasa kita boleh berkongsi, kita kena buat perkongsian. Kalau kita boleh buat apa-apalah yang boleh itu dah Umi, subhanallah. Dan situlah saya rasa saya kena tulis buku. Dan subhanallah, bila kita ada impian dan niat kita betul, insyaAllah Allah akan bantu. Betul ke Umi? Allah akan mudahkan. Allah akan bagi jalan. Ke sini. Itu kekuatan. Itu yang kita kata, setelah kamu berimpian, kamu berdoa, kamu berusaha, kamu berikhtiar, kamu bertawakal. Serah pada Allah. Ini kekuatan. Okay. So impian, doa, usaha, tawakal. Ikhtiar. Usaha, ikhtiar. Kalau apa beza usaha dengan ikhtiar? Okay? Apa beza Umi? Usaha dengan ikhtiar. Maknanya kalau katalah kita nak study, katalah Umi dulu nak jadi motivator ataupun kata nak jadi counselor. Maka itu impiannya, usahanya belajar. Belajarnya mestilah di fakulti yang betul.
mestilah masuk bahagian yang ada kaitan dengan kaunseling. Kalau masuk engineering, masuk sains, dia tak jadilah. Makanya usahanya ada, ikhtiarnya salah. Jadi kalau kita kata usahanya betul, ikhtiarnya betul. Kalau Umi nak jadi tukang jahit, makanya Umi mesti belajar di kedai jahit. Bukan di kedai kek. Okay? Jadi kalau itu bezanya. Kalau usaha kita nak buat. Tapi buatnya dengan orang yang betul, dengan tempat yang betul, dengan cara yang betul. Itu yang kita katakan ikhtiar. Okey, ni banyak info ni. Tadi Umi cakap satu, kalau kita ada impian tu pasti datang dengan ujian kan. Jadi nak ujian tu kita kena bersama dengan Allah. Dan yang kedua adalah bila kita kita ada impian, so kita perlukan support yang betul. Jadi lepas tu ada pula bila kita ada impian, so kita kena ada dia punya step adalah impian, doa, usaha, tawakal dan usaha, ikhtiar dan tawakal. Jadi apa lagi Allah saya tengah tunggu dia. Usaha, ikhtiar, doa, tawakal. Itu penting. Doa, tawakal, subhanallah. Oh ni ada, ni Kak Matun cakap dia dah biasa dengan buku-buku Umi. Oh syukur Alhamdulillah. Kak Matun. Kak Matun, dia pemilik taskar. Betul lah ni kot. Jadi dia dah biasa memang follow Umi lah ni, subhanallah. Umi. Jadi okey, tadi dah cerita. Jadi apa lagi persiapan Umi nak capai impian ni? Sebab itu kita kata impian tidak pernah berhenti di satu takuk. Katalah kalau kita kata, maknanya dia mesti ada berterusannya. Katalah kalau kita kata mula-mula belajar buat kek. Kenapa nak belajar buat kek? Kerana saya nak bagi kek yang saya masak untuk anak-anak. Itu peringkat pertama, okay? Tapi tak boleh berhenti tu. Oh syukur Alhamdulillah saya dah boleh buat kek. Macam brownies lah apa ke, Mi tak pandai sangat. Bila sudah belajar buat kek dan anak sudah puas biasa dengan kek kita, maka kita tak boleh berhenti situ. Dah lah saya belajar untuk anak-anak je. Tak boleh. Kita kena belajar panjang ke pula bagi kat jiran, bagi kat sahabat, bagi kat office. Kawan saya akhirnya jadi caterer besar. Kawan saya jadi caterer besar di Ipoh. Okay, namanya Zainab. Bapaknya tukang masak, memang bawa kedai makan gitu. Tapi sebab sibuk sekolah, jadi dia kata saya mungkin tak pandai masak tapi maknya ajar juga. Maknya ajar masak juga. Walaupun belajarnya sambil-sambil gitu. Alah tolong potong bawang, tolong potong ikan, tolong potong macam tu. Tapi akhirnya dia masak. Dia dah kahwin, dia masak sendiri. Dan apa dia buat, dia setiap kali dia masak kuih ke, masak apa-apa yang dia rasa dia nak kongsi dengan orang lain, maka dia bawa ke pejabat. Masakan dia tu dibawa ke pejabat dia kongsi dengan kawan-kawan. Sedap lah nak, aku nak order lah. Mula orang order. Okay, mula orang order hantar sikit-sikit. Bila lama-lama, bila satu pejabat dah tahu yang dia ada satu resipi masak nasi Arab ke, nasi apa ke yang sedap, maka akhirnya sampai hari ini, sama umur dengan Umi juga, dah besar, maknanya lebih kurang dalam 13 tahun gitu, maknanya dia terus jadi caterer sekarang. Satu caterer yang seorang caterer yang sangat hebat. Ini kekuatan. Ini kekuatan yang saya nampak bila dia buat apa yang dia suka Umi, kemudian dia sebarkan. Dia sebarkan. Dan bila dia sebarkan, memang dalam Quran pun dah sebut bila kita ada energi menyebar, insya-Allah Allah datangkan bantuan, Allah bagi kekuatan. Maknanya bila dah tu Allah bagi dia rezeki kat situ. Dan dari situlah dia mula jadi besar kan. Subhanallah. Betul. Jadi kat sini sebenarnya maknanya kat sini Umi, maknanya kalau kita bina impian, kalau kita nak buat sesuatu bukan untuk kita sendiri kan Umi kan? Bukan. Artinya impian itu mesti memberi manfaat pada yang lebih besar. Manfaat yang lebih besar, manfaat yang lebih ramai. Katalah kenapa kita buat live ini? Kerana kita kata kita nak bantu orang-orang yang di rumah itu supaya dia tak kering ilmu. Sebab dia dalam keadaan kering semangat, dalam keadaan kering emosi. Maka kita kongsikan MB Live ini untuk bantu dia. Sebab walaupun jasadnya terkurung tapi mindanya tidak terkurung. Imannya terus berkembang, keyakinannya terus kuat. Sebab itu kita kata kalau kita buat kita untuk suka-suka kita je, tak ada masalah pun. Boleh betul, buat macam mana pun, betul? Ya, betul. Betul. Tapi kita usahakan juga macam mana nak menjadikan dia bermanfaat untuk semua orang. Boleh dengar semua orang kata
Umi buat untuk masjid, mungkin karya masjid dia yang tengok contohnya. Mm-mm. Tapi bila kita buat FB live, satu Malaysia tengok contohnya. Satu Bukan dunia Umi. itu satu dunia tengok. dunia. Jadi maknanya sebab itu maknanya kita jangan kata alah kita buat sikit-sikit je. Kita buat pendek-pendek je. Alah kita buat sesaja. Jangan. Sebab dunia Allah tak pernah bagi saja-saja. Nyawa Allah tak pernah bagi saja-saja. Masa Allah tak bagi saja-saja. Sebab itu ditanya umur kamu, ditanya masa kamu, di masa muda kamu, masa sihat kamu, masa kaya kamu. Masa tu mahal. Sebab sekarang ini kita sedang menggunakan masa orang lain. Kita sedang mengambil masa orang lain. Memaksa orang lain bagi masanya ke kita. Selain pada kita memberi ni. Sebab itu yang diminta masa tu pun kena ikhlas. Yang memberi ni pun kena ikhlas. Kalau tidak, perkongsian ini tidak menambah kekuatan. Dia akan nambah alasan saja. Allah Jangan kata, sebab itu jadi, kita tak boleh kata, kita tak boleh kata, okey, silakan. Tak apa Umi. Tak, saya nak cakap yang disebabkan kita kena fikir kongsi manfaat. Jadi yang menonton ni kena share banyak-banyak supaya dapat lebih ramai lagi boleh dapat manfaatnya, insya-Allah. Okey. Ini ada seorang jejaka Umi. Dahsyatnya ilmunya, buat sesuatu suka kemudian memberi manfaat kepada orang kerana Allah. Ini dia komen balik apa yang Umi cakap. Sentap. Kat mata cakap sentap Umi. Ada seorang sahabat saya ni dia cakap saya suka memasak dan berimpian untuk berkongsi ilmu dan tips masakan dengan orang lain. Bermula dengan sharing di FB dan sekarang saya nak buat buku. Thank you Umi dan Kak Zura untuk sharing ni. Subhanallah, dia dah ada impian nak tulis buku Umi. Sebab sentap dengan ayat Umi tadi. Amin. Sebab itu resipi kita, pandai kita, hebat kita tak boleh berhenti. Kalau dia pandai masak, dia tak tulis, resipinya hilang. Sama juga resipi mak kita dulu. Kan kita hilang resipinya. Mak kita mana dia buat kelas. Saya bila teringat balik kuih-kuih yang mak saya buat, saya tengok aja, buat pegang pun tak. Jadi masalah, buat lemang tu contohnya. Mak saya setiap masa buat lemang. Tapi sampai ke saya, Opa tahu buat lemang tak? Ya Allah, Opa tengok. Tapi Opa tak buat. Akhirnya tak ada keyakinan. Mati. Akhirnya beli lemang orang. Jumpa yang dia habis kat situ. Habis kat situ. Sebab masa itu. Macam saya. Okey Umi. Sebab masa itu kita tak ada impian nak buat lemang. Kita ingat mak kita hidup. Ingat hidup semua hidup. Itu masalah besar kita. Kita tak bersedia bahawa mak kita akan berangkat, resipinya akan dibawa. Itu kekuatan. Jadi kalau yang tolong tulis buku tu elok-elok untuk anak, keluarga dan hamba Allah, semua makhluk yang ada di bumi yang tak masak. Yang kata ini untuk anak saya, untuk suami saya, untuk keluarga saya. Ya Allah. Ni tengok buku macam tu. Letih. Tulis Umi untuk umat. Umi cakap ni berumah Umi. Betul. Saya berumah. Allah Akbar. Ya Allah. Saya ada seorang sahabat Umi. Mak dia memang pakar buat jamu. Okay. Memang mak dia pakar buat jamu untuk orang bersalin ni memang bagus, sedap. Saya pun ambil mak dia punya. Subhanallah, Allah yang Umi tarik nyawa mak dia. Dia sebagai anak perempuan sulung, dia langsung tak tahu macam mana nak buat jamu tu. Sayangnya. Sampai kat situ sajalah maknanya kan. Allah Akbar. Artinya kita kata ilmunya itu, ilmu ibunya itu tidak panjang. Sebab itu kata ilmu yang kita kongsikan panjang sampai kita meninggal. Sebab itu kita kata kalau lah anak tu ambil lah ilmu jamu tu, maknanya maknya yang sudah meninggal tu terus dapat pahala. Maknya terus dapat pertolongan. Ini sahamnya. Sebab itu jangan kata bila nak buat impian, alah buat boleh tak buat boleh. Itu impian saya, suka saya lah. Jangan. Ya Allah. Sebab itu. Okay. Dia sebenarnya nampak simple Umi. Nampak simple sikit je tapi ya Allah impact dia. Itu kalau melihatnya dengan mata kasar. Sebab itu kalau ingin jadi orang yang bukanlah hebat, nak jadi orang yang benar-benar terpimpin oleh impiannya, dia mesti melihat jauh daripada orang lain. Sebab dia mesti jauh. Sebab itu pada saya, pada Umi kekuatan yang nak dibangun, kalau kamu kuat tapi anak kamu tak kuat, rugi. Sebab itu kalau kita kata kita ambil
kenapa kita kata Allahu Akbar pejuang tu seorang Allahumma Hasan Al-Banna, okey? Hasan Al-Banna, okey? Hasan Al-Banna kata apa? Aku nak sampaikan dakwah ini kepada bayi yang dalam janin. Bayangkan, bayi masih dalam janin sudah dapat dakwahnya apa? Hasan Al-Banna. Maka dia kata apa? Pertama yang mesti dapat dakwah saya ialah anak-anak saya, isteri saya, keluarga saya, jiran saya, masyarakat saya. Baru dia boleh pergi ke mana-mana pun. Sebab itu kita kata dakwahnya, semangatnya, kekuatannya, jihadnya terus turun 100% pada anak-anak. Dan turun pada keluarga, turun pada pengikut-pengikutnya. Sebab itu sampai hari ini, ya Allah, persatuan yang jadi asal-asalnya. Termasuk melahirkan pejuang-pejuang seperti Syed Qutb dan sebagainya. Yang akhirnya kita kata dapat melahirkan orang-orang yang benar-benar cinta dan berjuang mati-matian. Walaupun sampai ke tali gantung tapi bahagia kerana sudah menyumbang. Kalau kita ambil lah kita kata Syed Qutb menulis Fizil Al-Quran, terjemahan tafsir Al-Quran tu dalam penjara saja. Dalam penjara boleh keluar 12 jilid tafsir Al-Quran yang sangat mantap. Itu salah satu daripada rujukan yang digunakan untuk mengukuhkan tafsiran Al-Quran kita. Sebab itu adalah salah seorang daripada hasil didikan Hasan Al-Banna. Yang mendidik bukan hanya mendidik kerana nama, kerana masih hidup, kerana ada kesempatan, tak. Mahu berjuang, mempertahankan agama, mengembangkan agama, berjuang menjadi pejuang-pejuang agama sampai ke akar umbi. Ini kekuatan. Sebab itu kalau menulis, kita hendak anak kita baca, cucu kita baca, cicit kita baca. Kalau boleh, itu impian kita. Kalau mengajar, kita hendak anak dapat, cucu dapat, siapa-siapa pun dapat. Maknanya nama kita tu tak habis meniti di bibir keluarga. Tak habis meniti dalam masyarakat. Bukan nak sombong, bukan nak riak. Tapi sekurang-kurangnya ilmu yang kita kongsi itu, kalau tadi dia kata sentap lah, tak sentap. Syukur, bukan senang nak bagi orang sentap. Allah yang bagi, betul, bukan kita. Kita jadi perantara saja. Kita jadi penyampai saja. Kita menjadi pembekal saja. Yang menentukan orang tu dapat rasa macam mana, sedap ke tak sedap, suka ke tak suka, ialah Allah. Kalau dia ikhlas memberi, maka dia dapat yang terbaik. Kalau dia mendengar secara sambil-sambil, sambil makan, sambil duduk, sambil bersandar, sambil anak-anak, itu dia dapat sambil-sambil lah. Jadi apa-apa kena sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, kena sungguh-sungguh. Sebab Allah tak anda amal yang saja. Tak anda amal yang Allah bila senang buat le, tak. Allah nak amal yang sungguh-sungguh. Sebab itu terbaik. Kamu umat terbaik. Maka buatlah apa saja yang kamu buat secara terbaik. Ini kekuatan yang nak diangkat. Barulah kita jadi orang-orang yang terbaik. Kamu adalah umat terbaik. Umat pilihan. Rasa ke tak rasa? Kalau tak rasa, bagi Allah tadi kalau nak jadi umat pilihan ni, kamu mesti pilih apa impian yang terbaik. Baik bagi kamu, baik untuk kamu, baik untuk masyarakat, baik untuk kamu mati. Dan kalau tulis apa pun, ingat ya Allah Tuanku, jadikan ini pahala sampai aku mati. Sebab itu Umi tidak menulis buku kerja, sekolah, buku panduan jawab periksa. Kenapa Umi tak tulis walaupun Umi educators? Kerana buku itu sampai musim tak pakai. Kerana kalau silibus bertukar, tak pakai dah. Buku teks pun tak pakai dah sampai musimnya. Tapi kalau buku yang membimbing, sebab itu Mi menulis, kebanyakan buku-bukunya buku membangun kemanusiaan. Ataupun apa yang kita kata, membangun karakter, membangun sahsiah, membangun cita-cita. Ataupun kita kata kekuatannya ialah melahirkan sumber-sumber manusia yang lebih baik. Jadi buku-buku begitu, bukunya buku yang tidak pernah ada tarikh tutup. Buku yang tidak akan dia kata, oh ini tak boleh pakai dah. Dia sentiasa relevan. Sentiasa relevan. Sebab dia sentiasa boleh dipakai, boleh diamalkan, boleh dimanfaatkan. Boleh orang muda, orang tua, orang tak kira lah. Sebab itu orang tua pun, kami pesan pada orang tua di rumah yang sedang dikurung ataupun dia bersama dengan anak-anak, bersama atau sendirian dan sebagainya. Jangan rasa aku dah tua, nak tunggu mati je lagi nak buat apa. Buat apa pun tak pernah, buat apa susah-susah. Oh letih. Siapa yang tak nak susah-susah, matinya susah.
Allah Akbar. Sentap lagi ni Mi. Ya Allah subhanallah. Siapa yang tak nak hidup menyenangkan orang lain, matinya susah. Sebab itu hidup jangan menyusahkan orang. Latih diri. Umi tengok ni ada lagi seorang ni. Saya nak menulis lah macam ni. Dah ramai sentap ni. Sentap banyak ni. Allah Akbar. Ni Umi, kita ada Nia daripada Jakarta Umi. Allah Akbar. Ya. InsyaAllah dia salam sayang dan rindu daripada Jakarta kepada Umi. Allah Akbar. Waalaikumsalam. Rindu juga. Alhamdulillah. Nia dalam keadaan tenteram, bahagia dan bersama-sama bersungguh-sungguh untuk jadi hamba Allah, jadi pejuang, untuk mempertahankan agama, untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk negaranya dan untuk ummah. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Nia sihat. Betul. Okey Mi, lagi apa lagi Mi? Banyak ni, subhanallah. Okey, tadi cerita tentang kita kena bersama dengan Allah, kemudian kita kena apa, ujian tu memang ada ujian, impian ada ujian, kemudian kita kena bersama dengan Allah. Lepas tu lengkapkan diri dulu. Lengkapkan diri dengan kemahiran. Kalau kata dia nak jadi penulis, kalau dia nak jadi penulis, pertama dia mesti suka membaca. Kamu tidak boleh menulis kalau kamu tak suka membaca. Okay? Kalau kamu tidak mahu membaca, tidak minat membaca, membaca buku-buku orang lain supaya dapat pengalaman, dapat kekuatan. Dapat penguasaan bahasa yang baik, dapat struktur ayat yang baik, kemudian dapat memahami satu benda itu dalam bentuk yang lebih besar gitu. Sebab itu kita kata, saya kenapa menulis? Saya saja nak isi masa kosong. Itu niat paling rendah. Okay? Sebab itu kalau boleh, setiap buku yang kita tulis itu, tambah kita jual, kita tak jual, itu lain cerita. Yang kita sedekah, tak sedekah, itu lain cerita. Sebab itu saya dinasihatkan oleh penerbit, bukan penerbit saya, editor saya dulu. Mula-mula nak menulis buku-buku yang berbentuk human resource ini, sumber manusia ni. Dia kata apa? Doktor tulislah, kerana doktor ada banyak ilmu, banyak harta. Harta ini harta yang nak ditinggal dan harta ini juga harta yang nak dibawa. Kita duduk juga masa itu. Kenapa? Kalau kita kata kalau menulis, dia kata pertama jangan ingat kaya. Jangan ingat kaya. Kerana kalau menulis untuk duit, kita lambat kaya. Jadi menulislah untuk menyatakan, membuat jadual kita hidup zaman itu. Itu yang pertama kata dia. Kedua, buku ialah harta yang kita tinggal. Tetapi dia juga jadi harta yang kita bawa. Okay, dua-dua ni. Okay, kalau kita ada duit kita dapat jadi waris ke anak. Jadi harta pusaka. Kalau anak tu baik, dia sedekah lah untuk kita. Kalau anaknya tak nampak kita, sebab kita dah tak ada, dia buat lah untuk apa yang dia nak. Betul? Jadi sekarang ini, kalau kata-kata menulis, kita bagi harta, tinggalkan bukunya. Tapi buku tu kembang, pahalanya bertambah selagi buku tu orang baca. Bermakna kita dapat pahala yang mengalir, tak berhenti. Sebab itu ulama' dulu, iaitu para sahabat dulu. Kalau zaman Khalifah Rashidin memang tak sempat menulis banyak kerana mereka sibuk untuk mempertahankan negara, untuk mengembangkan. Tapi setelah ulama' selepas tabi'in dan sebagainya, harus menulis. Kalau kita sayang bangsa, sayang agama, sayang tamadun, harus menulis. Jangan tanya, siapa nak baca? Jangan tanya siapa nak baca. Yang penting dicetak dulu. Tulis yang dulu. Yang penting cetak. Maknanya kalau ada ilmu banyak mana pun. Sebab itu kita kata setengah orang kata apa, banyak orang pandai ni tak kerti bercakap. Kalau tak kerti bercakap, tulis. Sebab satu lagi tetap. Ada profesor, ada macam-macam. Jadi pakar itu, pakar ni, dewan itu, jadi dekan itu, dekan ini, jadi VC, jadi macam-macam. Okay? Artinya sudah terlalu banyak ilmu yang ada dalam kepala. Tapi dia kata apa, jadilah penceramah, saya tak kerti bercakap. Okey, kita terima tak kerti bercakap. Tulislah, takkan tak kerti nulis kan? Saya tak ada masa lah nak menulis. Bila dia merasa tak ada masa menulis, takut Allah tak ada masa untuk dia. Allah Akbar. Allah tak ada masa untuk dia. Takut. Allah lintas hormat je. Banyak tetapan Umi pagi ni. Cerita impian tapi dah fokus kepada menulis. Jadi banyak orang tersentap ni Umi. Mudah-mudahan dia boleh tulis apa saja.
Apa saja karakter, apa saja pengalaman. Sebab guru yang paling mahal adalah guru yang berpandukan pengalaman. Jangan kata, oh saya tak ada PhD, saya tak masuk universiti, saya tak ada itu, tak ada ini, maka tak boleh menulis. Jangan. Budak remaja umur 15 boleh menulis. Kaya. Kerana dia menulis berdasarkan pengalaman dia sebagai remaja. Sebab remaja hanya belajar dengan remaja. Dia tak nak belajar dengan orang tua. Ini orang tua katanya. Ini masalah. Jadi sebab itu sekali lagi semua orang kalaulah katalah kalau dalam Facebook, ada Facebook, tulislah yang baik-baik. Kalau ada WhatsApp, WhatsApp lah yang elok-elok. Kerana WhatsApp itu jadi pembekal. WhatsApp itu jadi harta yang kita bawa balik. Tak payah cerita, oh ini gambar saya. Apa saja kita tulis ya? Umi nak ada soalan. Ya. Tuan Anwar dia soal, dia tanya Umi ajarkanlah cara menulis supaya bila dibaca mudah difahami dengan gaya bahasa yang betul. Macam mana tu Umi? Dia tanya ni. Okey. Okey, Umi ada tips-tips. Bahasa tidak boleh dibentuk sehari. Itu pertama. Kedua, bahasa tidak boleh serupa dengan semua orang. Ketiga, maknanya kalau kata saya nak bercakap macam Umi. Maknanya kita kata pertama carilah buku-buku yang Umi tulis. Sebab itulah bahasa Umi. Itulah bahasa Umi. Cari buku je. Bergaul lah, carilah kalau dalam YouTube tu ada, bukanlah berlambak, ada banyak talk-talk yang Umi buat. Itulah salah satu proses. Umi dulu sangat berminat dengan Profesor Dr. Hamka. Semua novel Hamka habis tulis, habis baca semua. Dia termasuk tafsir Al-Quran, Al-Azhar dia. Arti buku tasawuf moden dan sebagainya, tenggelamnya kapal Bin Siti Nurbaya, di bawah hidungan Kaabah, habis semua. Kerana apa? Kerana Umi bahagia dengan cara penulisannya. Perkataannya tepat, singkat, padat. Itu kekuatan. Sungguh-sungguh. Dan Islamiknya sangat hebat. Sebab itu walaupun dia tulis novel, tapi kalau kita melewat dengan mata hati, kita akan rasa ya Allah dekatnya dia dengan Allah, hebatnya dia dengan Allah. Rasa macam mana elemen-elemen agama itu masuk melalui novelnya. Okay? Ataupun kita kata carilah satu lagi, katalah sekarang ni antara buku, antara bahasa yang Umi suka, katalah penulis buku yang novelnya sudah difilmkan di Indonesia. Apa tu? Allahu Akbar, lupa dia mulut-mulut. Maknanya apa ya Allah, nanti insya-Allah Allah ingat. Artinya sekali lagi, macam mana nak menulis? Pertama, anda seronok membaca. Kedua, anda seronok mencari tokoh-tokoh yang anda rasa anda seronok baca. Tokoh-tokoh ada bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa apa ke. Terpulang. Asal saja. Sebab itu Umi dulu suka membaca buku-buku tentang quotation. Quotation tentang, itu pun satu lagi pengukuh. Maknanya sama ada quotation tu bahasa Melayu ke, quotation tu bahasa Inggeris ke. Contoh tadi katalah, jadi penulis mesti sabar. Jadi macam mana nak jadi orang sabar? Ya Allah, ulama kata sabar tu seperti kepala dengan badan. Kepala dengan tubuh. Jadi kalau kamu tak sabar, kamu bukan orang sebab kamu tak ada kepala. Dan kamu dikenali disebabkan kepala. Sebab ada mukanya. Nama kamu diketahui kerana kamu ada kepala. Ini contoh-contoh quotation yang kata-kata, ataupun satu lagi yang Mi sangat ingat. Hidup ini mesti jadi sungai. Hidup ini mesti jadi sungai. Jangan jadi perigi. Jangan jadi perigi. Apa sebab jadi sungai? Sebab sungai itu siapa nak minum senang ambil, nak mandi boleh, nak basuh boleh, nak cari ikan boleh, nak mancing boleh, nak tabur jala boleh, nak tahan belat boleh. Betul? Okey. Orang siapa-siapa je boleh ambil, tak ada pantang, tak ada larang, dan caranya senang saja. Tapi kalau jadi perigi, nak ambil airnya saja tak semua orang pandai nak pakai timba. Kemudian perigi biasanya kecil, tak boleh berenang. Nak dapat air pun ikan tak ada dalam perigi, selalunya ada katak aja kadang-kadang. Artinya sekali lagi, kamu jadi seperti sungai di mana pun kamu memberi, kamu menyenangkan. Kamu bersedia untuk memenuhi keperluan-keperluan orang lain. Allah bawa saya Umi dulu besarnya dengan air sungai Perak. Minum air sungai, mandi air sungai, tandas air sungai, semua sungai. Ikannya air sungai. Artinya kita kata
Jadilah sungai. Pertama dia tak berjemu, mengalir. Mengalir, tak ada pernah berhenti. Oh, kalau ada batu halang dia belok. Artinya jadi orang yang paling lembut. Jadi orang yang paling sabar. Jadi orang yang tidak jemu memberi. Itu banyaklah kalau kita nak membaca apa hikmah di sebalik sungai. Ini antara apa kita kata quotation yang membuat kita rasa sangat hebat. Sebab itu katalah kalau Said Kutub kata apa, kita dengar Al-Quran, kamu jangan zalim dengan Al-Quran. Ya Allah, takut Umi. Kebanyakan orang Islam zalim dengan Al-Quran. Apa sebab? Dia baca tapi tak faham. Dia baca tapi tak pakai. Dia baca tapi tak amalkan. Itu zalim namanya. Sebab itu kita kata contoh dia bagi apa? Kalau kamu dapat satu surat dari seorang yang kamu tak faham tulisannya, apa kamu buat? Surat itu dibagi pada kita. Tapi kita tak faham. Kita mesti mati-matian cari orang yang boleh faham bahasa ayat itu dan kita nak orang bacakan. Ini kekuatan. Ingat balik cerita P. Ramlee. Apa nama filem tak tahu yang cerita dia tak dapat surat tak boleh baca. Ingat tak? Dapat surat baca siapa entah. Baca aku tak tahu, aku rupanya tak tahu baca. Tak pandai baca. Tak pandai baca. Maknanya kita kata kita sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam, Quran itu tidak jadi bahan rujukan utama kita. Allah kita baca Allah. Untuk ubat, kita baca untuk alau-alau antu, kita baca untuk ru'yah. Tapi dia sebenarnya siapa nak jadi hebat? Kenapa Islam hebat? Kerana dia junjung Al-Quran dan amalkan Al-Quran, buat macam Al-Quran, ikut perintah Al-Quran. Ini contoh. Sebab itu bila dikata kamu zalim dengan Quran, kerana kamu ambil sikit je, yang lain kamu tinggal. Okay? Dan kita ambil orang lain punya. Kita ambil barat punya, kita ambil orang kafir punya, kita ambil orang Yahudi punya. Kita tinggal yang kita punya. Sebab itu dia katakan salah seorang penulis dia kata, umat yang paling bertuah dalam dunia ini, di bumi ini ialah umat Islam. Kerana apa? Dia tetap ada wahyu yang sangat suci, bersih daripada campur tangan orang lain sampai sekarang. Kita dapat Quran yang sama dari Rasulullah, yang Rasulullah baca dan sampai sekarang terjaga. Tapi sayangnya kita tak pakai. Ini yang kita kata zalim. Sayang Ilmi itu yang kita nak bangun. Jangan kejam. Jangan zalim dengan, kita kata jangan zalim dengan orang. Jangan zalim dengan anak-anak. Jangan zalim dengan rakyat. Pemerintah jangan zalim dengan pengikut. Tapi kita pertama zalim dengan Al-Quran. Sebab itu tolong kita bangun balik kekuatan. Kita dah sampai waktu. Kalau kata-kata tadi 45 minit, dah lebih 10 minit. Tapi dia seronok ni Umi. Ada yang cakap pendekar bujang lapuk Umi. Cerita pendekar bujang lapuk. Ingatlah tu. Tapi memang dalam Quran pun memang Allah dah sebut ke Umi yang kita ni adalah umat yang terbaik. Sebenarnya kita kena appreciate. Kena appreciate yang kita ni adalah umat terbaik. Antaranya disebabkan kita dapat Al-Quran tu. Sampai sekarang kita ada apa yang dipegang oleh Rasulullah sampai ke kita sekarang ni. Subhanallah, Allah Akbar. Tapi kita pegang, tapi tak pakai, kita baca je. Baca tapi tak faham. Baca tapi dah faham tapi tak buat. Sebab Allah itu bila sebut kata Quran, letih ya. Sebab tu kita kena tadabbur dan tazakur kau Yes, itulah kekuatan. Baru ini tumbul, dulu tak ada. Masa kita kecil tak ada ceritanya. Yelah betul lah Umi. Allah Akbar. Jadi Umi, kita rasa dah pukul 12 sebab mungkin kat luar sana ada yang nak sedia makan, anak-anak dan sebagainya kan. Kan? Kita puasa tak apa. Jadi Umi, mungkin ada kata-kata terakhir untuk yang lain ni. Semua sibuk diorang ni tulis ada yang ayat-ayat cinta kan. Ayat-ayat cinta, yes. Okay, subhanallah. Terima kasih. Umi, buku itu sangat indah pelukisannya. Maknanya dia dapat melukiskan kalau cerita Sungai Nil itu, rasa Sungai Nil terdepan mata kita. Kalau melukiskan cuaca panas tu, kita terasa panasnya walaupun kita di Malaysia. Tapi Umi, satu yang saya nampak kekuatan adalah bila kita baca buku-buku daripada Indonesia ni memang bahasanya memang sedap dibaca. Sebab itulah kelebihan. Umi banyaknya dari sana. Buku rujukan dari sana. Subhanallah. Jadi bahasa Jawa banyaklah.
Ni Okay, ada yang cakap sebagai seronok sangat. Seronok sharing ni, banyak rasa terkesan, banyak sentap sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak, kata Allah ya Alim yang bagi sentapan-sentapan semua. Okey, Umi, mungkin Umi boleh bagi kata-kata terakhir untuk yang lain ni dalam persiapan memburu impian, especially kita nak menuju Ramadan ni Umi. Okay, sebagai pesanan. Ramadan bulan paling suci, bulan paling Allah sayang, bulan paling Allah bagi ampunan paling mudah, bulan paling banyak pahala, bulan yang paling besar hadiahnya sehingga Allah tak sebut hadiah puasa itu apa. Tapi Allah sebut siapa yang berpuasa, dia puasa untuk aku dan akulah yang bagi hadiahnya. Sebab itu kita kata kita kena bersedia. Pertama bahagia berpuasa, kedua bahagia dapat hadiahnya nanti di sana. Dapat bahagia berbuka, itu di antara hadiah-hadiah. Jadi kalau bulan Ramadan bulan paling suci, bulan paling banyak ampunan, maka persediaan kita ialah kalau bulan Sya'ban kemarin, nisfu Sya'ban Allah bagi satu bonus, namanya ampunan. Ampunan pada semua dosa kita, tetapi Allah tak ampun pada yang syirik, yang pernah menduakan Allah, masih menjadikan benda lain sebagai kuasa sama dengan kuasa Allah, dan juga Allah tak bagi pada orang yang ada simpan dendam. Ini Allah yang masih disebut. Siapa dendam yang masih ada dendam tak boleh, tak dapat pahala. Tapi oleh sebab itu dalam beberapa hari ini tolonglah menangis buat solat taubat banyak-banyak, solat sunat taubat, istighfar banyak-banyak, biar 3-4 ribu insya-Allah, supaya kita tak bawa masuk dosa-dosa bulan ini ke bulan Ramadan. Apa sebab tak boleh bawa dosa-dosa bulan-bulan ini, bulan sebelum Ramadan, bawa dosa ke bulan Ramadan? Kerana apa? Dosa-dosa di luar bulan Ramadan akan menghilangkan nikmat-nikmat ibadah puasa kita. Apa tanda hilang nikmat? Tanda hilang nikmat bila kita bersemangat 2-3 hari. Bersemangat seminggu. Kalau kita tengok musim boleh tadarus, masih boleh tarawih di masjid. Kita kata minggu pertama pecah berderai masjid. Siapa-siapa penuh, muntah. Minggu kedua dah mula setengah, dan minggu ketiga dah mula kurang. Itu bertandanya apa? Tidak dapat rasa nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan kerana masuk ke bulan Ramadan masih bawa dosa. Sebab itu sekali lagi pesanan Umi kepada semua anak-anak, semua adik-adik belaka, anak-anak belaka dia. Orang tua bercakap. Jadi sekali lagi mari kita sama-sama gerakkan hati, kuatkan semangat. Gunakanlah 3-4 hari lagi ni untuk benar-benar boleh bertaubat dengan Allah dan mudah-mudahan Allah ampun. Sebab itu doa Nabi yang tidak pernah tinggal, termasuk hari terakhir, hari Isnin Rasulullah akan dijemput. Kita tetap memakai doa ini. Ya Allah ya Tuhanku, kurniakan aku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah ya Tuhanku, kurniakan aku rezeki yang baik. Dan yang ketiga, ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku ibadahnya diterima. Jadikan aku dapat semua ibadah aku diterima. Ini di antara 3 doa Nabi yang Nabi tak pernah tinggalkan sampai bila-bila. Amin ya Rabbul Alamin. Mudah-mudahan kita dapat amalkan 3 kekuatan ini, iaitu pertama tadi kita kata, ya Allah ya Tuhanku, berikan aku ilmu. Kerana ilmu dengan syurga seperti ikan dengan air. Allah. Siapa impian nak masuk syurga, dia mesti ada ilmu. Ilmu dengan syurga seperti ikan dengan air. Ikan tak boleh mati, tak boleh hidup tanpa air. Kamu tak boleh mimpi nak jumpa syurga kalau tak tambah ilmu. Sebab itu Nabi pesan, sebab itu doa Nabi, ya Allah ya Tuhanku, tambahkan aku dengan ilmu yang bermanfaat. Berikan aku rezeki yang baik. Okey. Jadikan aku hamba-Mu yang amalannya diterima. 3 kekuatan ini. Kalau kita puasa potong panting tapi Allah terima. Kita solat tapi Allah tak terima. Kita sedekah tapi Allah tak terima. Kosong kok. Ada banyak lagi kalau mungkin kita boleh ada kesempatan lain kita bercakap tentang bagaimana tanda orang yang amal-amalnya terima, insya-Allah. Allah Akbar. Insya-Allah, insya-Allah. 10 jari mohon ampun dan maaf. Anda kata dia tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik ada kelemahan diri sendiri. Terima kasih pada yang sudi menonton, terima kasih yang bagi mesej, terima kasih yang duduk bersila, terima kasih yang baring-baring, terima kasih yang menggunakan ilmu ini sebagai sebahagian daripada kekuatan untuk memburu impian, dan yang paling penting jangan hidup tanpa impian. Jadi sekali lagi selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang paling berkah ini. Mudah-mudahan kita bertambah baik Ramadan tahun ini kerana kita berada di rumah.
tak banyak benda-benda jahat yang kita tengok. Sekali lagi, Betul. bangun kekuatan, bangun keyakinan bahawa Allah sangat sayang kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azura. Subhanallah, kata-kata Umi ni banyaknya menyentap. Dan satu lagi, macam mana Umi tahu saya duduk bersila? Tak tahulah. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Subhanallah, terima kasih banyak Umi Rubiah di atas perkongsian yang Allah alihkan, Allah yang alim ya hakim ya rasyid alihkan kepada Umi Rubiah, kepada sekalian. Semoga bermanfaat. Sama-sama kita kongsikan FB Live ini, sama-sama kita kongsikan juga manfaatkan Umi kan. Jadi kita doakan yang kalau ada Allah uji dengan kesihatan, Allah angkat, Allah ya salam angkat kesihatannya kan. Kalau Allah uji dengan rezeki, Allah ya Fatah ya Razak alihkan rezekinya dengan cantik. Allah ujikan dengan perhubungan, Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud alihkan rasa kasih sayang dalam hati. Dan kalau Allah uji dengan pelbagai ujian, Allah ya Fatah ya Wahab sentiasa membantu menolong sekalian kan. Okey, saya rasa itu saja buat petang ni, tengah hari ni. Jadi kalian lepas ni bolehlah pergi siapkan makan untuk family dan sebagainya. Kita sudahi sekarang ni ibadah. Jangan tunggu ni waktu siapa nak qailullah boleh qailullah, lepas tu tunggu waktu Zuhur kan. Okey. Jadi kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey.